Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Hajar Syafiee dalam Buletin Pahang 8 Januari 2022. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkesempatan menyantuni masyarakat orang asli Kuala Koyan selepas meraikan mereka pada satu majlis ramah mesra di Kuala Lipis. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, pada majlis tersebut beliau bukan sahaja meraikan masyarakat orang asli, malah turut menyampaikan pelbagai cek sumbangan kerajaan negeri. Jelasnya, terubat kerinduan beliau kepada masyarakat orang asli selepas berpeluang bertemu mereka di Kuala Koyan, Kuala Lipis. Beliau meraikan masyarakat itu dalam satu majlis ramah mesra serta menyampaikan cek sumbangan kerajaan negeri kepada 10 penerima bagi menampung kos membina rumah adat, rawatan pesakit kronik, membaik pulih rumah serta menampung kos pengajian ke Menara Gading. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook rasmi miliknya. Katanya pada majlis yang sama, masyarakat orang asli Kuala Koyan turut menerima dividen bulanan daripada hasil ladang bagi projek tanam semula komersial TSK yang diuruskan oleh syarikat MSF Gemilang Enterprise sejak tahun 2020. Syarikat itu dimiliki oleh penduduk orang asli Kuala Koyan sendiri dan tidak pernah gagal membayar dividen bulanan serta bonus tahunan kepada peserta berjumlah RM133,000 baru-baru ini. Pada Disember 2021, seramai 133 orang peserta telah menerima bonus tahunan bagi tahun 2021 berjumlah RM1,000 seorang hasil daripada ladang TSK yang diusahakan. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa menjaga kebajikan orang asli termasuklah soal pendidikan, ekonomi, kehidupan, pertanian, pembangunan infrastruktur dan sebagainya sebagai menghulurkan bantuan apabila diperlukan. Seramai 33 buah keluarga orang asli di Kampung Bukit Ngeri Temerloh kini dapat menikmati kemudahan bekalan elektrik sepenuhnya dari Tenaga Nasional Berhad TNB yang ditunggu-tunggu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, perasaan gembira penduduk dizahirkan dengan ucapan terima kasih yang diterima ketika menziarahi kampung tersebut. Jelasnya, ucapan penghargaan tersebut diterima ketika menziarahi Kampung Bukit Ngeri bagi menyampaikan bantuan banjir kerana jalan perhubungan kampung tersebut terputus akibat dinaiki air. Beliau berkata masalah bekalan air yang turut dialami penduduk di kawasan itu juga akan dapat diatasi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah meluluskan peruntukan sebanyak RM100 juta untuk membina loji baru. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di laman sosial Facebook miliknya. Menurut beliau lagi, apabila loji baru siap dibina, ia akan menyelesaikan masalah air di seluruh kawasan Lancang. Katanya, ini adalah sebahagian usaha kerajaan untuk memastikan keselesaan penduduk, terutamanya di kawasan Lancang agar dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail kerana telah memberi sokongan dan meluluskan peruntukan tersebut bagi keselesaan rakyat. Sebanyak 571 struktur pemancar yang terkesan akibat banjir di Pahang bermula 19 Disember yang lalu kini telah pulih sepenuhnya. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, beliau berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, pihak Telco dan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah di atas komitmen serta usaha keras untuk memastikan rantaian komunikasi dapat beroperasi semula. Katanya, meskipun banyak lokasi banjir yang semakin reda, namun semua pihak perlu sentiasa bersedia untuk memastikan komunikasi di Pahang berada dalam keadaan siap siaga. Beliau berkata usaha sedang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Pahang bersama SKMM dan pihak Telco bagi memperkasakan struktur pemancar yang tenggelam akibat banjir di Pahang dengan pembinaan platform yang lebih tinggi. Beliau berkata pada tahun 2022, Kerajaan Pahang bersama SKMM akan terus mempergiatkan usaha untuk meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan internet di seluruh negeri melalui pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang dilaksanakan sejak tahun 2020. Pelaksanaan fasa 1 jendela yang akan tamat pada tahun penghujung tahun ini telah menetapkan pembinaan sebanyak 245 menara baru.
Selain itu, sebanyak 445 struktur pemancar juga akan dinaik taraf ke rangkaian 4G bagi membolehkan liputan yang lebih meluas dan kualiti perkhidmatan internet yang lebih baik di seluruh Pahang. Usaha sama juga sedang dijalankan bagi menaik taraf lebih banyak premis yang dilengkapkan dengan rangkaian gentian optik bagi mencapai sasaran di bawah jendela dengan menetapkan sebanyak 118,260 premis yang dilengkapi rangkaian gentian optik di seluruh Pahang pada penghujung tahun 2022. Ini membuktikan kerajaan Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail bersama SKMM sentiasa bertindak pantas mengatasi masalah telekomunikasi selepas banjir dan berusaha mempertingkatkan capaian internet di seluruh negeri termasuklah di kawasan pedalaman dan perkampungan masyarakat orang asli. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP sedang menunggu keputusan ujian jujukan genom penuh WGS ke atas sampel kontak rapat bagi mengesan kes COVID-19 varian Omicron daripada 2 kluster. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, 2 kluster tersebut melibatkan jemaah umrah iaitu kluster jengka 25 Saudi dengan 6 kes daripada daerah Temerloh dan Pekan serta kluster Keratung 5 Saudi 25 kes daripada daerah Terompin. Menurutnya, walaupun setakat ini hanya 6 kes disahkan varian Omicron, namun ujian WGS ke atas sampel kontak rapat sedang dijalankan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan di laman sosial Facebook miliknya. Selain itu, beliau berkata Pahang juga telah mengesan 2 lagi kluster membabitkan jemaah umrah di Rompin iaitu kluster Rumah Kedai Keratung 5 Saudi dengan 9 kes serta kluster Keratung 2 Saudi 11 kes dan kedua-dua kluster ini juga sedang menunggu pengesan WGS. Justru katanya, kerajaan telah menangguhkan pelaksanaan ibadah umrah selama sebulan bermula hari ini bertujuan membendung penularan varian Omicron. Jelasnya, walaupun jangkitan varian Omicron telah dibuktikan bersifat ringan, tetapi kadar jangkitannya adalah 3 kali lebih ganda berbanding varian Delta dan sekiranya tidak dibendung awal, jangkitan berisiko untuk meluas dan bakal memberi beban besar kepada pihak hospital. Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi berkata, tiada siapa yang pernah menjangka impak pandemik COVID-19 kepada dunia, termasuklah Malaysia dan setakat ini semua negara sedang berusaha keras memikirkan tindakan kawalan terbaik untuk keluar dari pandemik ini dengan segera. Katanya, bagi mengekang penularan tersebut, orang ramai diminta untuk mendapatkan dos penggalak selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sehingga 6 Januari 2022, kes kumulatif COVID-19 yang dikesan varian Omicron di negara ini adalah sebanyak 245 kes dan daripada jumlah tersebut sebanyak 157 kes iaitu 64.08% merupakan jemaah umrah. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.